A'udzu billahi minasyaitonir. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam video kali ini. Dan pada video kali ini, aku nak berkongsikan satu kisah tentang tabiat individu yang suka main nombor ekor. Dan kisah ini sangat menarik sebab dia ada pengajaran di penghujung cerita ni lah. Jadi kalau nak tahu, kenalah tengok video ni sampai habis. Okay, jom tanpa buang masa, kita mulakan kisah kita. Angkara nombor ekor. Pak Long, bagi aku gambar tu. Begitulah kasarnya suara Sudin ketika meminta gambar pocong yang berjaya dirakam salah seorang operator kilang yang dikenali sebagai Pak Long. Pak Long tak nak berkongsi gambar pocong tersebut kerana Sudin ni seorang yang kaki gambler ataupun god of gambler. Dia suka main nombor ekor. Jadi Pak Long ni dia takut Sudin buat benda yang tak elok dengan gambar tersebut, mungkin memuja ataupun menyeru. Jadi Pak Long ni pun tak naklah share gambar pocong dengan si Sudin ni. Walaupun diminta dengan cara yang kasar, tapi Pak Long tetap berdegil kerana Pak Long ni tak nak Sudin terjerumus dalam perkara yang khurafat. Jadi si Sudin ni menggunakan ugutan. Sebab dia nampak Pak Long buat sesuatu, jadi dia menggunakan kelebihan tu untuk mendapatkan juga gambar pocong. Nak tahu? Jadi Sudin ni dia ugut sebab dia nak bagi tahu dekat isteri Pak Long ni yang Pak Long ni sebenarnya duk sweet-sweet lah dengan makcik janda yang kerja dekat kantin kilang tu yang menyebabkan Pak Long takut. Pak Long takut rahsia dia yang curang ni, dia duk mengorat makcik kantin kilang ni. Dia takut si Sudin ni pergi cerita dekat bini dia. Itulah yang menyebabkan Pak Long akhirnya akur dan bagi jugalah gambar pocong tu kepada Sudin. Sebab pernah berlaku isteri Pak Long pernah tahu tentang Pak Long ni main kayu tiga di belakang dia, jadi agak kecoh lah. Pernah terjadi. Itu yang menyebabkan Pak Long tersebut takut isteri dia tahu sekali lagi. Jadi sebab itulah dia takut dengan ugutan Sudin. Jadi Kamal ni adalah kawan baik kepada Sudin. Dalam cerita ni ada 3 watak: Pak Long, Kamal dan Sudin. Kamal ni adalah kawan baik kepada Sudin. Jadi Kamal ni pun ceritalah tentang peribadi dan tingkah laku kawan dia. Kamal ni bagi tahu secara describe lah. Dia describe kawan dia ni memang kaki nombor ekor. Nombor apa yang dia tak pernah beli, semua dia dah try. Damak Balah nak sebut lah nama kedai-kedai kan. Toto lah. Dia punya taksub main nombor ekor tu sampai kan dia pernah cuba. Dia pernah ditangkap oleh pihak berkuasa ataupun Jabatan Agama Islam kerana Sudin ni ditangkap bertapa di kubur Cina untuk minta nombor ekor ataupun nombor bertuah. Sampai kan ada satu tahap tu Sudin ni pernah dimasukkan ke dalam lock-up dan pernah diceramah ataupun pernah dinasihati oleh pihak berkuasa agama Islam. Walaupun lock-up bermalam di lock-up selama sehari, itu tidak mematahkan semangat Sudin untuk meneruskan tabiat beliau yang suka berjudi. Tak serik lah orang kata. Jadi selepas dia bebas keluar daripada lock-up sehari tu, dia buat balik perangai lama. Dia jumpa bomoh ke bomoh lah. Dia jumpa bomoh tu lah, bomoh dia lah demi nak mencapai hasratnya, nak dapat nombor yang bertuah. Dan ada juga kawan si Sudin ni daripada kalangan orang-orang yang alim.
pernah menasihati Sudin. Maksudnya kawan Sudin yang watak tambahan ni pernah nasihat Sudin supaya berhentilah buat kerja yang kurafat tu. Tapi itulah ibarat mencurah air ke daun keladi. Apa yang kita curah tak lut. Dan Sudin pula bidas balik kawan dia yang alim ni, yang nasihat dia tadi ni. Eleh engkau ni pakai jubah putih nak nasihat aku konon. Begitulah kata-kata sindiran oleh Sudin kepada kawan dia yang alim tu, sebab tak nak dengar nasihat kan. Dan keesokannya bila Sudin pergi kerja, time tengah kerja, Sudin terdengar pekerja-pekerja kilang sedang menyebar-nyebarkan kabar angin ataupun cerita-cerita. Membawang lah orang kata, cerita sana sini. Bila sampai kat telinga dia, baru dia tahu rupanya Pak Long dapat rakam gambar pocong yang sedang berdiri dekat tingkap di luar surau kilang. Dan gambar tersebut jelas walaupun dalam gelap. Jadi handphone kamera Pak Long ni berjaya dapat tangkap gambar pocong tersebut jelas. Pada asalnya Sudin tak tahu, tapi bila dah bekerja dalam kilang tu, bila seorang dah tahu, dia akan sebar lah kan, sana sini kan. Orang ni cerita dengan orang ni, orang ni cerita dengan orang ni, jadi tersebar satu kilang. Dan akhirnya sampai juga kat telinga Sudin. Sudin dengar. Lepas je Sudin tahu Pak Long ni dapat tangkap gambar pocong, apa lagi, Sudin ni terus on the way cari Pak Long. Jadi tapi tak berjaya sebab Pak Long cuti. Pak Long ambil MC balik kampung. Jadi Sudin ni hampa lah, tak dapat gambar pocong untuk dibuat ritual pemujaan nak dapat nombor ekor tu. Dia sedih lah, dia rasa sedikit hampa. Jadi Sudin ni pun rasa membuat-buat, rasa tak sabar nak juga gambar pocong tu, nak juga. Sampai dia call Pak Long tu, call, dia suruh hantar gambar tu. Gitulah taksubnya si Sudin ni, nak nombor ekornya pasal. Jadi bila dia pergi kerja, si Kamal ni pun nampak wajah Sudin ni macam muram, seolah-olah kecewa. Mungkin Pak Long berdegil tak nak kongsi gambar tersebut. Jadi tak tahulah apa alasan yang Pak Long bagi. Jadi wajah Sudin agak mencuka sepanjang minggu. Si Kamal ni pula bila tengok perangai si Sudin ni yang tak dapat gambar pocong ni, dia punya gelisah tu seolah-olah macam kucing nak beranak. Dia punya gelisah tu macam dia mundar-mandir lah. Dia macam tak boleh nak fokus pada waktu kerja. Dia tak boleh fokus kerja. Jadi lepas seminggu, Pak Long kembali daripada kampung. Dah habis MC dia, dah habis cuti. Jumpa dengan Sudin ni. Apa lagi Sudin ni, seronok lah jumpa Pak Long. Seronok bukan apa, nak minta gambar pocong. Jadi apa lagi, mulalah si Sudin ni pujuk Pak Long. Pak Long, bagilah gambar pocong tu. Tolonglah Pak Long, tolong. Aku nak gambar pocong. Aku tak boleh bagi. Aku tahu kau nak guna untuk puja pocong dalam gambar ni kan. Walaupun dah Sudin pujuk bermacam-macam cara, tapi Pak Long tetap degil. Kerana Pak Long ni dia tak nak Sudin buat perkara yang tak elok lah dekat kilang tersebut. Takut nanti bukan dia seorang je yang kena, semua kena. Jadi Sudin ni dah naik berang, rasa bengang lah dengan Pak Long ni yang tak nak kongsi gambar tersebut. Jadi Sudin pun menggunakan senjata dia, nak ugut lah rahsia gelap Pak Long tu lah. Bila Sudin tu dah orang kata apa, duk ugut kan, nanti aku cerita dekat bini kau, Pak Long,
Baik kau bagi gambar tu aku sebelum aku cerita yang kau duk dating dengan makcik kantin kat kilang. Disebabkan ugutan tu lah Pak Long terpaksa akur dan terpaksalah bagi gambar terlibat pocong berkenaan kepada Sudin. Jadi lepas dapat je gambar pocong daripada Pak Long, tak ada siapa pun yang dapat tahu ataupun tak ada siapa pun yang akan dapat agak apa yang Sudin nak buat dengan gambar tersebut. Dan kawan baik dia sendiri, si Kamal ni pun tak tahu apa yang dia nak buat. Kenapa dia seronok sangat nak gambar pocong. Jadi si Kamal ni pun tanya, Sudin, kau ni excited sangat nak gambar pocong tu, kenapa? Kau nak buat apa? Dan lepas Kamal tanya macam tu, Sudin hanya bagi respon sengih. Ada lah. Macam tu, lebih nampak macam tu lah sengih dia. Ada lah macam tu lah. Lepas dia sengih macam tu dan dia pergi macam tu je. Dia dah tak hirau dah orang sekeliling. Dia punya seronok dapat gambar tu. Kamal ni sebenarnya kawan baik Sudin dan juga kawan sekampung. Tu yang Kamal ni ambil berat sangat dengan Sudin. Jadi lepas dia dapat gambar pocong tu, si Sudin ni, si Kamal ni asyik nampak si Sudin ni asyik pergi ke rumah bomoh dekat di hujung kampung. Jadi bila diselidik, rupa-rupanya adalah mata-mata dekat kampung tu yang memerhatikan gerak-geri si Sudin ni yang suka sangat pergi berkunjung ke rumah bomoh dekat hujung kampung. Jadi bila dah selidik tu, dah tanya kan, dah dapat jawapan dia, rupanya si Sudin ni pergi ke rumah bomoh tersebut sebab nak minta mantra ataupun manderem ataupun jampi lah untuk memanggil pocong. Sudin ni dia minta mantra tersebut nak seru pocong supaya pocong tersebut bagi nombor ekor. Lepas sebulan berulang-alik, dalam sebulan tu Sudin memang banyak berulang-alik ke rumah bomoh, sana kemari. Jadi lepas sebulan dah jumpa bomoh tu ulang-alik tu, jadi Sudin ni pun start lah dia punya ritual di surau kilang. Jadi si Kamal ni pun time kerja dia ternampak si Sudin ni bawa kain kuning dan bekas kemenyan ke surau. Sebab kat situlah lokasinya di mana kamera Pak Long tertangkap terlibat pocong tersebut. Jadi Sudin ni kerja shift malam. Jadi bila lepas pada pukul 12 malam atas tu, lebih kurang dalam pukul 4 pagi lah, jadi Sudin ni pun start lah ritual dia. Mula-mula sekali dia lock pintu surau, dia tak bagi orang masuk. Jadi si kawan dia, si Kamal ni, nak cuba intai, nak tengok apa yang Sudin tu buat. Tapi sayangnya tak nampak, sebab Sudin buat tak buka lampu, dia buat dalam gelap. Jadi si Kamal ni pun dah malas lah nak layan perangai si Sudin ni. Jadi si Kamal ni pun teruslah balik rumah sebab shift dia dah habis. Bila esoknya, bila Kamal ni pergi kerja, dia tengok wajah Sudin ni yang datang kerja sekali dengan dia ni happy sangat-sangat. Macam seolah-olah orang macam kena nombor ekor. Jadi Kamal ni pun bercakap dalam hati, dah kena nombor ekor lah tu. Jadi Sudin ni pun bila ditanya kenapa gembira semacam ni, dia enggan lah nak buka mulut, dia tak bagi respon. Dan dia langsung tak nak bersembang dengan pekerja-pekerja yang lain ataupun kawan-kawan kerja yang lain. Lepas dia senyum dan gembira tu, banyak hari jugalah dia menyepi.
Dan dia sentiasa bersendirian. Waktu makan tengah hari pun, ataupun lunch time, ataupun lunch break pun, si Sudin ni masih bersendirian. Dia tak nak bercampur dengan orang. Dia hanya duduk bersendirian dekat kerusi batu berhampiran dengan surau. Jadi si Kamal ni pun datang dekat Sudin, tanya, "Kenapa kau ni Sudin? Kau tak sihat ke?" Tapi Sudin hanya bagi senyum kelak saja. Jadi si Kamal ni pun malah nak layan dah si Sudin ni. Dia biarlah Sudin dengan hanyut dengan dunia dia selama beberapa minggu gak lah. Lagipun Kamal ni dah tengok dah tingkah laku kawan dia ni agak pelik dan luar biasa daripada kebiasaan. Dan lepas dia bertanya khabar, Sudin tiba-tiba ambil cuti lama, ambil MC sampai seminggu. Sedangkan dia anak bujang, dan dia adalah pekerja yang paling rajin sebab tak pernah ambil cuti. Walaupun pada hari raya, dia kalau dia ambil cuti mesti tak lebih pada 2 hari. Jadi maksudnya dia langsung tak pernah, dia jarang ambil cuti lah. Boleh dikatakan pekerja yang agak bagus jugalah. Tapi agak pelik bila dia ambil cuti seminggu. Jadi lepas seminggu dia cuti tu, si Sudin ni jumpa Kamal. Kamal tengok diri Sudin ni dah macam orang tak terurus. Muka dia jadi kulit gelap, macam orang tak mandi. Dan badan dia makin kurus. Si Kamal ni bila dah tengok keadaan Sudin dah macam tu, Kamal pun dah tanyalah, "Sudin, kau ni kenapa? Kau tak sihat ke? Kenapa kau cuti lama seminggu? Kenapa tak cakap kalau tak sihat?" Dan tiba-tiba Sudin menangis. Kamal, Aku dah berapa hari tak boleh tidur ni Kamal. Aku tak tahu nak buat apa dah. Ni gambar pocong yang aku ambil daripada Pak Long tak boleh padam. Jadi bila aku dah dengar tu agak terkejut. Macam mana gambar tak boleh delete? Lalu gambar boleh delete. Jadi aku pun cubalah tenangkan dia. "Sudin, tarik nafas Sudin. Relax. Cuba cerita dari mula macam mana ni." Jadi Sudin ni ceritalah. Aku dah delete gambar ni, tapi esok dia pasti ada balik dalam handphone aku. Dah banyak kali aku buat tau. Aku delete je, pagi esok mesti ada balik. Sampai aku dah jadi tak tahu nak buat apa lagi dah. Aku dah siap format balik handphone aku ni. Aku dah buat balik baru handphone aku ni. Gambar pocong tersebut masih tak boleh nak delete. Jadi lepas dengar penjelasan Sudin tu, jadi Kamal ni pun bagi tahulah. Sebenarnya Sudin ni dia dah seru pocong tersebut untuk dapatkan nombor ekor saja asal dia. Tetapi dia dapat package. Dapat package sekali dengan makhluk alam sebelah yang dipanggil gula-gula tu lah, pocong tersebut. Sudin ni asalnya dia nak suruh pocong tu untuk bagi nombor ekor sahaja, tapi tiba-tiba pocong tu jadi nak jadikan Sudin ni tuan baru dia. Dia tak nak lepaskan Sudin. Selalunya lah, bila dah dapat nombor ekor, selalunya memang tak ada gangguan. Tapi yang ni dia nak terus. Jadi keadaan Sudin yang begitu berterusan selama beberapa bulan. Jadi Sudin juga dah tak dapat fokus dengan kerja, sehingga kan bos terpaksa mengambil tindakan dengan terminate si Sudin ni ataupun pecat. Jadi lepas Sudin dipecat tu, si Kamal ni pun ikhtiar lah berubat kampung, macam mana nak pisahkan pocong tu dengan Sudin. Bermacam-macam dah pergi jumpa, berikhtiar, tapi tak boleh. Jadi sejak tu
dah tak ada siapa lagi dah yang berani nak bantu si Sudin ni. Dan lepas peristiwa gambar pocong yang tak boleh delete tu, hidup Sudin jadi seperti orang yang tak betul, ataupun orang panggil jadi orang mereng, jadi macam tak betul, macam wayar putus. Kadang-kadang dia ketakutan tanpa sebab. Tiba-tiba takut. Orang tak usik dia, tiba-tiba takut. Dia nampak orang sekeliling, dia takut. Kadang-kadang dia minta tolong. Waktu siang hari tiba-tiba minta tolong, padahal tak ada apa-apa pun. Jadi selepas tu, jadi si Kamal ni pun bagilah pendapat supaya si Sudin ni dihantarlah balik ke tempat asal dia dekat utara tanah air, dan biarlah Sudin ni dijaga oleh ahli keluarga sendiri. Okey, macam mana dengan kisah kerana nombor ekor? Kisah dia nak kata seram, seram jugalah. Sebab diseru pocong untuk mendapatkan nombor ekor, tapi ada pengajaran di sebaliknya. Okey, seperti yang kita tahu, nombor ekor ni bagi kita umat Islam haram main sebab dia judi. Jadi apa yang berlaku kepada si Sudin ni adalah dia terlalu taksub dengan nombor ekor sehingga meminta tolong makhluk alam sebelah, iaitu pocong, untuk bagi nombor. Dan bila dia minta nombor ekor, memang dapat, tapi dapat package sekali dengan pocong. Seram kan? Nak minta nombor ekor, dapat sekali dengan Cik Chong. Okey, itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada malam ini. Harap anda semua terhiburlah. Jadi aku ingin mohon maaf jika ada tersasul atau lost sikit waktu baca cerita. Aku minta maaf sangat-sangat. Jadi aku harap dapat jumpa anda pada video yang akan datang. Sebelum tu aku ingin ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe, kan? Kepada yang dah support channel ni, terima kasih. Kita bagi tepukan sikit. Terima kasih. Tak dapat. Dan diharapkan anda berterusanlah support channel ni. Tanpa anda, channel ini takkan ke mana-mana. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.